Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tak ada rupa sebab kita tengah bergelap ni. Bergelap sebab saja tak buka lampu. Sebab kita nak siapkan sedikit kerja rumah lah, kerja rumah. Yalah, esok sekolah. Sekolah apa? Sekolah lah. Sekolah Bursa nama dia. Sekolah Bursa. Sambil-sambil kita belajar berkaitan dengan support resistant, sambil-sambil kita terutamanya kepada individu-individu yang masih baru dalam Bursa, ketahuilah olehmu, ketahuilah olehmu bahawasanya support resistant sangat penting. Dan nanti saya cerita, dia ada jalan cerita, dia cantik sikit kan. Kenapa support dan resistant ni sangat penting dalam kita membeli sesebuah counter. Sebuah counter sebab kalau kita tengok pergerakan graf ni, dia turun naik betul. Dia turun dan juga dia naik lah. Dia turun habis bawah tang mana dalam satu fasa, ataupun dia pergi atas dalam fasa-fasa tertentu, tang mana dia susah nak tembus. Alright. Okey. Jadi yang kita tengok kat sini counter Estonia iStone pun. Okey. Jadi kita nak tengok dulu lah, kita tanda dulu dia punya resistance paling dekat adalah di sinilah. Jadi kita tanda. Bila kita tahu itu resistance, kita kena tahu itu adalah halangan yang pernah cuba ditembus oleh dua batang hari lah, dua batang hari pada hari tersebut, dan dia gagal untuk berada di luar. Maksud dia close, dia gagal close di luar lah. Okay. Bila sekejap kereta bunyi. Alright, kita sambung balik. Tadi okey, resistant okey, bila kita tahu dia susah tembus, contoh kalau kita beli pada satu-satu tempat lah kan, tak kira lah tempat mana yang kita beli, pokoklah kita tak tahu tu resistant dan sebagainya kan. Jadi ketahuilah olehmu bahawa kenalah tahu itu resistant. Sebab bila kita tahu resistant tu susah tembus, kemungkinan besar harga tu akan turun balik tu tinggi. Kita tak boleh nak mengandaikan esok dia buka dia terus pecah kan. Dia macam ni lah. Bila kita terjumpa dengan satu-satu masalah lah, masalah ni resistant lah dalam hidup kita kan. Bila kita jumpa satu-satu masalah, bila kita gagal menewaskan masalah tu, biasanya moral kita, emosi kita down betul. Dia macam tu juga dengan graf ni. Bila dia gagal tembus resistant, jadi individu-individu yang terutamanya orang yang buat middle term punya investment ataupun long term, dia kata asyik tak boleh nak tembus cubaan kedua ketiga, tak boleh tembus. Dia orang yang belah sini ke, ataupun mungkin belah sini ke, ataupun mungkin belah sini ke, ataupun mungkin yang belah sini ke yang mengharapkan dia naik, kata ni tak ada harapan ni nak turun lagi ni, dia orang akan buat jualan. Jadi tengoklah iStone ni insyaAllah melainkan company ni buat gap up, dan gap up tu tak turun melebihi inilah. Ni mungkin kita boleh kategorikan sebagai support lah. Tak turun melebihi ni, kemudian naik balik dan close di atas gap up dia, mungkin dia akan mendaki kalau company buat gap up lah. Kalau tak buat gap up, insyaAllah iStone akan turun dalam masa terdekat.
Okey, bila dia akan turun masa terdekat, dia ada juga orang-orang tertentu ni yang tunggu kata okey. Ataupun dia beli tang bawah, tang resisten dia jual. Dia beli tang bawah, tang resisten dia jual. Itu pun boleh juga tu buat duit kan. Bukan tak boleh buat duit, cuma tengoklah. Contoh kalau kita beli time sini kan. Sini kan ada candle pressure. Kemudian kita pun tahu ni support ni kuat juga ni kata. Okey, kita pun tangkaplah kat sini harga 200. Kemudian dia naik sehari. Ni kita tangkap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari daripada 200 ke 255, 55 sen 9 hari. Okey tu kalau main 100,000 unit kan. 1,000 unit darab 5 sen, kurang-kurang dah 5,000 dah. Okey dah tu. Alright, faham tak? Okey. Kemudian kemungkinan kita boleh mengandaikanlah kemungkinan dia akan turun lah. Jadi individu-individu yang ada dekat dalam ni dia akan kata tak lepas lagi ni. Kalau kita tahulah benda ni kan. Jadi kena tengoklah mana support yang paling terdekat kat sini. Contoh kita tandalah kat sini. Contoh kita tanda kat sini ya. Sebab ni ada cubaan turun. Okey, tandalah 225. Ni pun kalau tersentuh kat sini, kalau ada buying pressure yang kuat lagi, dia akan menantu kat sini lah. Dan dia akan dia akan menuju ke resisten balik. Okey, bila dia menuju ke resisten balik, tak lepas, dia patah balik. Dia duk main sideways macam tu lah. Sideways dalam berapa bit ni 225 sampai 255 kan. 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 6 bit. Habis-habis kuat yang boleh kita jual, kena kurangkan 1 bit lah. Maksudnya 5 bit. 5 bit 2 sen setengah. Darab lah dengan berapa unit kamu ada kan. Jadi cara memang penting lah kalau kita tahu support resistance, supaya contoh bila kita beli, dah sampai resistance ni, kita pun beli terus. Kita beli terus, rupanya dia tak berjaya close kat resistance. Jadi pandai-pandailah kat loss. Kalau itu sahaja modal yang kita ada, selain daripada kalaulah kita mengharap, kalaulah kita ada modal lain dan juga kita mengharapkan dia buat lantunan kat sini dan dia pergi ke resistance balik, bolehlah kita standby lah kan. Untuk kalau dia pecah resistance kali ni, aku akan keep the investment. Kalau dia tak pecah, aku akan cut loss lah. Siapa-siapa yang beli kat sini lah kan, yang ni lah. Tapi kalau siapa yang dia punya duit dalam, dia punya account, dalam account trading dia tak ada, itu je duit yang ada. Jadi daripada korang menghabiskan masa silap berhari-hari, berpuluh hari untuk dia sampai balik ke tapak lama, jadi cut loss lah siap-siap. Bila kita tahu kat mana resistance, macam saya cerita tadi lah, macam cerita pasal masalah. Bila kita ada masalah, kita tak selesaikan masalah, mental down, moral down. Ada jenis tertentu cepat recover. Ada juga counter-counter yang ada pusher lah, ada cepat lah dia naik balik kan, cepat lah recover. Ada counter-counter ni dia lambat sikit. Jadi faham Buat apa kena tahu. Okey, ni bukan apa. Bila saya tengok counter ni bukan apa, kita nak tahulah entry selamat tang mana. Sebenarnya entry selamat counter ni adalah pada resistance. Janganlah duduk pada resistance, keluar daripada resistance, keluar sikit. Dan kalau dia berjaya close atas resistance, kalau dia tak berjaya close atas resistance, cut loss. Itulah teknik dia. Jadi kita set lah dekat kita punya set alert 0.260 sampai signal tu, kita buka balik kita punya chart ataupun kita beli dia terus. Kita dah tahu dah resistance dia tang 255 resistance dia 255, dia close bawah 255, cut loss lah siap-siap. Sebab apa? Sebab resistance ni kadang-kadang ada juga cubaan tembus dan patah balik.
Contoh ni lah. Contoh hari ni, hari yang T terbalik panjang ni. Resistance dia pada waktu ni adalah di sini tau. Adalah di sini. Inilah resistance pada hari yang tersebut lah. Ni kita tak kira future ni, dia future ni. Kira lah hari yang kita trading ni adalah kat sini. Okay, resistance dia adalah kat sini. Jadi kita pun tanda lah. Okay, aku perlu pecahkan ni. Aku perlu pecahkan tu. Kita tukar color sikit Tukar color sikit. Silap lah. Salah dah. Nak bagi tunjuk lain lah, hari lain hari yang lain. Okay, ni hari itu kita main dulu ni. Resistance pada hari yang ni, pada berapa bulan ni, 12 November ni adalah di sini. Kita pun seronok lah. Wow, resistance dah pecah. Kita tangkap kat sini. Ataupun yalah, kita resistance dah pecah. Sama ada kita tangkap kat sini ataupun kat sini. Ingat dia kadang-kadang satu bit ni cubaan, dia test. Utamanya waktu ni buying pressure banyak ni waktu pagi-pagi ni. Kemudian dia selling. Ni kalau T belah atas panjang daripada belah bawah, maksud dia selling pressure lebih tinggi daripada buying pressure lah. Jadi dia patah balik. Kalau dia patah balik tu, contoh kita dah standby ni. Okey, 255 nak masuk ni. 250. Okey, dah pecah resistance. 255 nak masuk ni. Baru nak masuk, dia drop balik. Dia lupakan lah. Macam tu juga yang kalau macam hari ni. Esok kalau dia berjaya pecah 255 ni, dan pergi ke 260, kita standby nak masuk. Kita tengok keadaan dulu. Tengok petang ke tak petang ke. Kalau waktu pagi boleh gagah lagi. Semangat orang membeli belah tinggi lagi. Kalau petang tak tahulah kan. Jadi kita kena tahulah. Biasa yang paling selamat, sebenarnya yang paling selamat satu bit selepas resistance. Sebab apa selamat? Sebab kalau dia patah balik, dia tak berjaya close di atas resistance, dia masuk balik bawah resistance tu, cut loss terus lah. Minimum lah cut loss 2 bit. Okay, tu kalau satu bit berapa ringgit cut loss kita kan. Daripada kita menggunakan menggunakan analisis harapan, better cut loss siap-siap lah. Tak adalah lama duit tu terperuk kat situ semua. Semakin hari duk tengok merah je portfolio duk merah je. Tak sedap betul menang. Sekejap tengok jam berapa minit dah. 13 minit. 7 minit lagi okey ke? Okey, kemudian contohlah nak kata, selepas kita mencari resistance, kita juga kena mencari next resistance untuk kita jadikan sebagai arah pandu tuju kita punya mission lah. Contoh kalau biru lah, kalau biru yang first ni. Kalau merah tadi nak buat contoh ni ya. Alright, ini nak tebal sangat ni. Kau boleh tadi tukar. Ni delete. Alright. Okay, next resistance adalah pada, kita carilah puncak yang paling tinggi. Ni pun puncak paling tinggi, cuma ni dia buat gap up, tiada sebarang pressure buying pun. Jadi kita tak letaklah ni sebagai resistance. Tapi resistance dengan support ni dia subjektif sikit lah. Dia subjektif sikit. Dia berkaitan dengan cara kita menganalisa satu-satu graf tu. Dia tak semestinya saya tepat tau. Tapi dia punya asas dia macam tu lah. Ada yang orang berpegang pada kat mana selalu harga stok. Tu tengoklah macam mana. Ada yang guna automatic ke apa. Lagilah kita tengok aku dapat resistance kat sini, ada yang dapat resistance. Ataupun kalau siapa-siapa yang guna gun square of 9 tu,
Dan lain pula resisten kan. Kalau macam kita tengok untuk graf ni dari sudut individu. Okey, kalau cerita pasal dari sudut individu ni, semalam kan saya ada cerita sikit berkaitan dengan 4 asas penting kehidupan kita, iaitu yang nombor 4, sama tapi tak serupa. Sama tapi tak serupa ni, setiap orang dia punya cara berbeza, cara fikir berbeza, cara hobi berbeza, makanan kegemaran berbeza. Begitu juga dengan counter. Counter ni dia, setiap counter dengan counter yang lain tu dia punya corak dia tak sama kan. Okey, sekian dululah yang tu. Ni kita sambung balik nak cari resisten yang seterusnya. Okey, kita jumpa lagi satu yang paling tinggi setakat ni daripada bulan Ogos, Oktober, November, maksud Disember, ada 3 bulan lah. Okey, jadi kat sini kita bolehlah mengandaikan, okey, lepas ni kalau ada cubaan pecah dan berjaya pecah ataupun silap-silap esok ada buka gap up, kita pula dah set alert kat sini. Kemudian harga naik, naik ni nak cerita, jangan cerita ya. Naik. Tapi kalau boleh lukis cantik sikit no. Tak apalah, tunjuk je lah Okey, cerita dia naik kat sini, daripada sini kita kata, ush, dia tak turun ni, dia start naik ni. Terutamanya kalau dia naik, dia kena dekat kita punya resisten. Kalau dia kena dekat kita punya resisten, sebenarnya kita kena standby tau. Sebab ada sebab kadang-kadang salah satu resisten ni dia susah dipecah. Tengoklah momentum berkait dengan volume jugalah. Dan kalau dia boleh pecah, janganlah jual awal-awal dia pecah ni, brother. Sebab ni dah jadi support. Ni dah resistance become support. Okey. Dan kemudian dia naik lagi banyak sini, 255 sampai 325 ni tak adalah banyak sangat. Tapi kita yang tak pernah dapat bersen-sen ni banyaklah juga kan. Kemudian dia naik. Tak berjaya lepas. Lama tak berjaya lepas. Tak lepas. Kat sini kita boleh buat ambil profit lah. Sebab kita mengandaikan dia dah tak boleh nak ni. Jadi ambil lah profit, jual lah. Ataupun dia dah kat sini, dia duduk main satu bit, naik satu bit, turun satu bit, naik satu bit. Maksudnya dia kata okey, support macam kuat, resistance macam kuat, tapi bila dah lama sangat kita duduk sini, tak naik tak turun, ambil lah profit sekejap. Contoh lah tu, daripada sini sampai ke sini kan. Tapi lagi untung kalau dia berjaya pecah ni, silap ni 52 week high ke, saya pun tak tahu lah. Kita tengok kat sini. Sini ada dia punya ni, kalau guna trading view ni nampak sikit. Okey, 52 week range 0.325. Betul lah tu, 325. Paling tinggi dia kat sini. Maksudnya kalau dia berjaya pecah ni, dia boleh terbang tinggi gini sebab dia tak ada resistance. Dia tak ada resistance. Dia membentuk resistance baru berkaitan dengan volume. Berkait dengan volume. Ni orang nak cari counter 52 week high ni. Nak dekat dengan 52 week high kan. Untung kalau dia pecah, dia boleh terbang lah. Alright. Faham kot dong kali ni punya penerangan. Dia masih berkaitan dengan support dan juga resistance, berkaitan dengan masalah. Cuma bayanglah, resistance ni kan masalah, kita menganalogikan dalam masalah dalam kehidupan kita lah. Okey, bila resistance masalah dan bila masalah dapat diselesaikan, biasanya kegembiraan dia tinggi lah, momentum naik tinggi. Tapi takat mana momentum tu naik, yang tu kita tak tahu. Cuma yang kita boleh tanda sini, resistance. Bila kita tahu dia lepas resistance, janganlah jual selepas resistance. Jual lah apa tinggi sikit ke, ataupun kita nampak dia tak cukup kuat dah ni, nak patah balik dah ni, waktu tu lah jual. Sebab tu lah kena tahu support dan resistance. Nanti korang takut beli kat sini, tak lepas resistance ni, turun, tak tingkat loss, baru belajar support. Okey, kita kata dah dekat support dah ni, turun support, jual lah. Kesian duit tu lama-lama kat situ, tak pergi mana kan. Biarlah yang bagilah broker fee dengan kerugian tu. Mana tahu salah satu benda yang penting, korang-korangnya korang tahu
korang dah salah. Bila salah ni senang, ada ilmu lah, kata wih aku salah masuk itu, aku tak nak masuk macam tu dah lah kan. Okey. Jadi tu yang penting untuk tahu next TP ni lah, yang ni kita panggil next TP lah, next target price, next taking profit. Tak tahulah, banyak lah, ikut orang lah nak mengistilahkan dia sebagai apa kan. Cerita korang lantak, korang istilahkanlah shilling 1, shilling 2, shilling 3. Ikutlah, suka hati, tak ada orang pattern lagi rasanya tu. Okay. Jadi korang, yang ni cara saya ni lah, sebab kita kena belajar kan, cara kita memantau sesuatu counter. Sebab saya dah nampak satu counter yang macam menarik, nama dia Icon. Okay, Icon okay, Icon ni kenapa saya kata menarik? Sebab dia tutup pada dia punya resistance. Dia tutup pada resistance. Bila dia tutup pada resistance, dia berada betul-betul atas landasan resistance. Kalau dia berjaya pecah resistance esok ni, mungkin dia boleh pergi ke arah resistance yang seterusnya, ataupun mungkin juga dia boleh bermotivasi untuk memecahkan resistance yang lain. Mari saya tanda dulu resistance dia. Okey, ni resistance ni kita based on ni lah. Okey, kat mana laluan tinggi yang paling rapat kan. Ni lah dia punya jiran ni lah. Kemudian kat sini pula, sebab kat sini ni yang paling tinggi. Kemudian seterusnya yang ni lah. Dan seterusnya kita ambil lah yang paling tinggi, harga yang pernah dia capai 145. Ni pun kita tak tahu lah, 52 week high tak. Uish, dia pernah berharga RM3.25 ke? Itu saya tak tahu lah. Kita tengok sikit. Pernah. Ni adalah buat, dia buat apa, split share ke apa benda ke. Sebab kadang ada company-company tentu ni, bila harga dah terlalu tinggi, orang tak melabur ke, bila mahal lah kan, jadi dia rendahkan harga dia. Tapi itulah rendah sangat ni. Tapi maksud dia yang counter ni counter yang berpotensi lah. Jadi kita buat lah kita punya support resistance. Ni pun boleh jadi dia punya resistance, kerana ada cubaan mendaki, ada dua tu ni. Okey, jadi korang tanda lah kat dalam korang punya buku ke apa-apa device yang korang guna lah kan. Jadi kalau pecah ni, next resistance ni. Kalau tak, main kat sini lah, ada berapa bit ni, 115, 120, 120. Yang ni risiko apa? Bukan takut sangkut lama. Selalu counter penny ni sangkut lama. Contoh lah, kalau pun dia berjaya pecah resistance tapi dia tak berjaya tembus, duk main kat sini lah. Contoh kita beli 120, 115. Nak jual kena tunggu sekurang-kurangnya 2 bit kan, boleh lah dapat 1 bit. Sebab kalau contoh, kalau kita beli 115, kita bukan boleh jual 115, kita kena jual kat operator 110, kurang setengah bit. Jadi kita kalau beli 115 nak jual, kurang-kurangnya waktu dia cecah kat sini. Takut dia main kat sini je lah. Takut lama-lama kata aku dah tunggu seminggu. Ini tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ni maksud dia 2 minggu. 2 minggu range 3 bit ni. Range 3 bit, turun 2 bit, naik 1 bit, turun 2 bit, naik 2 bit, turun 1 bit. Dia main-main macam tu lah kan. Takut esok pun dia sama je lah. Tapi itulah. Kalau yang ni lah kan, kalau yang betul-betul berani je lah, duit lebih ke, ataupun kita nampak volume besar masuk ke apa ke, boleh lah. Resistance dia akan break. Dia berada pada resistance, dia break kalau dia tutup, dia close ke atas ni lah. Kalau dia berjaya break yang resistance seterusnya ni, kayak cantik. Alright, okay, setakat dululah perkongsian kita kali ni.
tanpa suara, tanpa rupa. Okay, bye. Assalamualaikum.